Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ada satu soalan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Patutkah Menteri Besar Perlis daripada PAS ini untuk meletak jawatan sebagai Menteri Besar Perlis? Patutkah dia letak jawatan? Dan lebih-lebih lagi, patutkah dia teruslah bersara dari politik? Baguslah dia pergi letak jawatan, sebab sudah terpalit dengan kes ini. Memang boleh menyebabkan PAS kalah teruk nih, boleh menyebabkan ini senjata untuk kempen, senjata untuk jatuhkan PAS. Jadi daripada terus menjadi lebih teruk, baguslah dia letak jawatan. Anda setuju tak? Adakah Anda setuju? Jika Anda setuju atau tidak setuju, Anda boleh komen saya setuju letak jawatan segera, atau sekiranya tidak setuju, sila beritahu juga di komen kenapa Anda tidak setuju. Angkatan Muda Keadilan AMK Perlis mendesak agar Menteri Besar Muhammad Shukri Ramli untuk meletakkan jawatannya berkuat kuasa serta-merta, susulan daripada penahanan beberapa pegawai kanan yang mempunyai kaitan dengan Kerajaan Negeri Perlis. Ketuanya Azin Izzat Bahanuddin berkata, AMK mengutuk dan mengecam sekeras-kerasnya sebarang salah guna kuasa dan rasuah di dalam negeri Perlis yang berdaulat. Menurutnya, kes membabitkan anak Menteri Besar Perlis yang didakwa memalsukan dokumen. Malunya. Sanggup untuk memalsukan dokumen nih kalau didapati bersalah, memang bikin malu. Tapi belum bersalah sehingga mahkamah katakan bersalah ya. Setakat ini baru didakwa memalsukan dokumen tuntutan palsu berjumlah Rp600.000. Adalah satu-satunya kes yang pernah berlaku sepanjang 181 tahun terbentuknya negeri Perlis. 181 tahun negeri Perlis. Ini kali pertama, satu-satunya kes yang pernah ada membabitkan anak Menteri Besar. Dahsyat nih. Isu utamanya, adakah jumlah tuntutan palsu bernilai Rp600.000 ini termasuk dengan tuntutan palsu yang dikaitkan dengan institusi di Raja Perlis? Ini soalan dahsyat. Wajar diingat, ini satu-satunya case. Seumpamanya sepanjang 181 tahun terbentuknya negeri Perlis, kata beliau. Bagaimana boleh dikatakan PN bersih dan stabil? Inilah yang heran nih. Macam mana PN boleh dakwa mereka itu bersih dan stabil? Namun tiba-tiba anak kepada pemimpin tertinggi negeri pula tuh ditahan reman SPRM ketika PN berkuasa tidak pun sampai 1 penggal. Tak sampai pun 2 tahun sebenarnya. Tidak sampai pun 2 tahun sudah ada kes begini. Katanya dalam satu kenyataan pada hari ini. Dalam pada itu AMK Perlis menggesa barisan kepimpinan Perikatan Nasional Negeri Perlis, terutamanya Menteri Besar Perlis, bermuhasabah dan bertanggung jawab terhadap isu yang berlaku. Beliau juga mengharapkan agar satu siasatan dijalankan dengan telus tanpa ada ganggu gugar dari mana-mana pihak, kerana siasatan itu turut melibatkan anggota keluarga Menteri Besar Perlis serta pegawai-pegawai beliau. Maka kami menuntut Yang Amat Berhormat Menteri Besar untuk meletakkan jawatan berkuat kuasa serta-merta, ujarnya dalam kenyataan itu. Terdahulu Muhammad Shukri berkata beliau terbuka jika anaknya disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan menerima hukuman seadanya seandainya terbukti bersalah dalam isu berkenaan. Katanya ini adalah ujian yang sedang saya hadapi, dan jika anak terbukti bersalah maka hukumlah dia. Kerana saya sudah beri pendidikan dan ilmu termasuk juga pegawai saya, di mana saya selalu berpesan mengenai perkara ini, dan jika terbabit juga saya sudah habis ikhtiar, katanya. Namun apapun tidak ada rasa gundah gulana, dan saya juga tidak ada sebarang prasangka terhadap SPRM sehingga habis siasatan mereka.
Katanya ketika berucap dalam ucapan penggulungan sidang Dun Perlis. Nah, ini sebelum dia kena panggil. Tiba-tiba bukan saja anak dia rupanya yang disiasat, dia sendiri juga disiasat oleh SPRM. Karena salah guna kuasa. Jadi adakah Anda setuju jika diletak jawatan serta-merta? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sila tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Satu demi satu pemimpin besar, cyber trooper. Ada yang memang sudah besar nak main trooper lagi. Cyber trooper pun dia main, segala-gala lah dia main. Cikgu Bad pula sekarang. Sebelum itu saya nak kenal lah. Bagi Anda yang tahu siapa Cikgu Bad, Anda boleh komen. Dan adakah Anda setuju kalau Cikgu Bad ini sebenarnya sudah memfitnah dan merosakkan nama baik Agung? Cikgu Bad akhirnya didakwa memfitnah, merosakkan nama baik Agung. Ahli Jawatan Kuasa Penerangan Bersatu, Badrul Hisham Saharin, atau lebih dikenali sebagai Cikgu Bad, mengaku tidak bersalah atas dua tuduhan memfitnah dan menghasut untuk merosakkan nama baik yang di-Pertuan Agong. Yang sekarang dia coba fight ini adalah tentang di-Pertuan Agong. Kamu rasa dia boleh menang kah? Adakah Anda rasa Cikgu Bad boleh menang dalam kes melawan hasutan ini yang merosakkan nama baik yang di-Pertuan Agong ini? Saya fikir tidak begitu mudah. Saya fikir lama-kelamaan Cikgu Bad ini masuk penjara juga. Yang saya heran, sudah terlalu terdesakkah Cikgu Bad ini? Tidak ada lagi kah modal dia lain untuk dimainkan sebagai sentimen untuk campaign, sehingga yang di-Pertuan Agong pun nak sentuh. Badrul Hisham 45 tahun membuat pernyataan itu sejurus pertuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim Mahkamah Session Siti Aminah Ghazali. Beliau berkata, saya faham tidak mengaku salah, katanya. Wah, kalau ini pun tidak mengaku salah, yang macam mana baru salah? Mengikut pertuduhan pertama, beliau didakwa telah mengeluarkan kenyataan fitnah, di mana beliau mempunyai sebab untuk percaya bahwa ia akan merosakkan nama baik yang di-Pertuan Agong. Kesalahan itu didakwa telah dilakukan di Istana Negara pada jam 6 petang 22 Januari lalu, mengikut Seksyen 500 Kanun Kesiksaan KK yang membawa hukuman penjara hingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika disabit kesalahan. Meringkoklah dalam penjara. Kalau betul-betul kena yang maksimum, boleh sehingga 2 tahun. Nanti makanlah roti penjara 2 tahun. Lepas tu mandilah dengan sabun penjara 2 tahun. Lepas itu kena denda pula. Agaknya dia ni terlampau banyak duit, sehingga kalau kena denda tak takut. Mungkinlah. Okay? Cikgu Bad juga berdepan tuduhan telah membuat penerbitan menghasut di Taman Bukit Ceras di sini pada jam 12.15 tengah hari 6 April yang lalu. Pendakwaan mengikut perenggan 4-1-C Akta Hasutan 1948 Akta 15 yang boleh dihukum di bawah subsection 4-1 Akta yang sama yang memperuntukkan denda tidak lebih RM5.000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya. Wow, kalau dua-dua dapat salah, yang satu 2 tahun, yang satu 3 tahun, 5 tahun, geng. 5 tahun nanti tiadalah sudah Cikgu Bad, tiadalah sudah orang-orang cyber trooper yang hebat-hebat ini kan. Susulan pengakuan tidak bersalah itu timbalan pendakwa raya. Syed Faizal Syed Amir mencadangkan jaminan RM20.000 kepada Cikgu Bad bagi setiap tuduhan dengan seorang penjamin. Maksudnya kalau setiap tuduhan mungkin RM40.000 lah dua-dua ni kan.
Mahkamah kemudian membenarkan jaminan Rp20.000. Nasib baiklah dapat diskon juga Rp20.000 dengan seorang penjamin bagi kedua-dua petuduhan. Namun menolak cadangan perintah larangan dimohon pihak pendakwaan. Sebutan semula kes ditetapkan pada 27 Mei ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan main-main dengan agung kami. Jangan main-main dengan negara Malaysia, perlembagaan negara Malaysia, kesetiaan kepada raja dan negara. Dan tadi suara rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Berita ini daripada harapandaily.com 29 April 2024. Che Gobrat didakwa memfitnah, merosakkan nama baik Agong. Kita jumpa lagi. Bye-bye.